Sahabat pun tidak dijamin tentang mereka berpegang teguh. Sebahagiannya mereka juga terpesong, boleh lari, tergelincir, apatah lagi kita di akhir zaman. Sahabat sendiri pun boleh tergelincir. Itu di antara soalan yang dikemukakan semalam. Yang pertama, sebahagian daripada perbahasan dan jawapannya saya dah terang semalam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Telaga Kausar ini banyak. Sebahagian riwayat menyebut Usayhabi. Bila malaikat halang daripada meminum air Telaga Kausar, Rasulullah kata Usayhabi. Usayhabi ini dia bukan ashabi, dalam bentuk tasghir. Tasghir ini maknanya kecil. Maknanya bilangan yang terpesong itu kecil. Semalam saya dah sebut semalam kan. Maknanya yang terpesong tu bukan ramai pun, kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok syarah, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, di antaranya di dalam kitab Kaukabul Wahhaj, syarah kepada Sahih Muslim, dia kata bila malaikat beritahu kepada Rasulullah, innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu, apa yang mereka buat, apa yang mereka reka. Ahdatsu di sini wa batada'u, mereka mengubah, mencipta suatu ajaran baru di dalam agama. Jadi kalau lagu tu sahabat buat macam tu ke? Sanggup ke sahabat bila Rasulullah wafat dia tukar, dia ubah ajaran Rasulullah? Lalu dikata ayy ba'da wafatika fa innahum irtaddu wa baddalu, sebenarnya bukan sahabat Nabi, mereka telah murtad. Jadi bila dah murtad tak panggil sahabat lagi. Jadi yang Rasulullah kata ashabi ketika itu dia memang sahabat. Bila dah murtad dia bukan sahabat. Sebab tu Rasulullah kata dalam satu riwayat ashabi, dalam riwayat-riwayat yang lain disebut usayhabi, maknanya sahabat yang sedikit, yang mengubah itu, yang murtad itu tidak ramai. Fa innahum irtaddu wa baddalu dinak, mereka telah murtad dan menukar agama engkau. Fala haqqa lahum min syurbil haudi, tidak ada hak bagi mereka untuk meminum air Telaga Kausar. Wala min kulli na'imil jannati, dan tidak boleh mereka mengecapi segala nikmat syurga. Tak boleh. Maksudnya orang yang Rasulullah yang dihalang oleh malaikat itu adalah siapa dia? Adalah orang murtad, bukan sahabat. Kalau sahabat sebagaimana ayat yang saya baca semalam, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua sahabat dijamin oleh Allah Ta'ala tentang pegangan mereka terhadap ajaran Islam. Dan di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat adalah para sahabat. Tadi kita tengok dalam Kaukabul Wahhaj. Di dalam syarah Muslim Imam Nawawi, jadi Imam Nawawi pun menyebut perkara yang sama. Maknanya yang dimaksudkan dengan suatu golongan yang dihalau oleh malaikat daripada minum air Telaga Kausar itu adalah siapa dia? Adalah orang-orang yang murtad. Dia kata di sini, qala al-qadhi Iyad. Qala al-qadhi, yakni Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ni seorang ulama besar di dalam mazhab Maliki. Jadi Imam Nawawi nakal perkataan dia. Hadza dalilun, ini adalah merupakan satu dalil, suatu hujah li sihhati ta'wil man ta'awwala annahum ahlur riddah. Di sini Qadhi Iyad kata sahih, betul orang yang mentakwilkan golongan yang dihalau itu adalah ahlur riddah, orang yang murtad, bukan sahabat Nabi. Yang ubah agama tu bukan sahabat. Sahabat tak akan ubah agama. Sahabat ni daripada sebesar-besar perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, dan sehingga sekecil-kecil perkara demo tak akan lari. Kalau kita baca di dalam hadisnya, bila Rasulullah SAW nak melalui sebatang jalan, tiba-tiba ada di tengah jalan itu suatu dahan yang menghalang. Rasulullah tunduk. Bila Rasulullah wafat, orang pun dah cantas dahan tu.
dah hanya menghalang laluan orang tu dah dicantah. Dia mau tunduk juga sebab Rasulullah pernah buat macam tu. Sebab tu dia ada dalam kitab-kitab hadis, maknanya mengikut asar Rasulullah. Daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara. Sehingga Rasulullah duduk nak qada hajat pun mereka perhati. Jadi para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, mustahil sahabat dia ubah agama Rasulullah, dia pindah agama. Ini bukan. Ini adalah golongan murtad. Jadi sebab itu Imam Nawawi dia menakalkan pendapat Qadhi Iyad. Dia kata sahlah tentang takwilan golongan yang mengatakan mereka adalah ahlu riddah. Mereka adalah ahlu riddah, maknanya orang yang murtad. Walihadza qala fihim, oleh kerana itu disebut kepada mereka suhqan, jauhilah kamu daripada telaga Kausar. Wala yaqulu dzalika fil mudhnibil ummati, tidak dikatakan bagi orang yang melakukan dosa terhadap umat Nabi ini. Orang berdosa tak dihalau. Sebab orang yang berdosa mereka layak mendapat syafaat Nabi. Bal yashfa'u lahum, bahkan Nabi SAW boleh bagi syafaat. Nabi boleh bagi syafaat kalau mereka sekadar berdosa, sekadar melakukan maksiat. Bila dihalang untuk minum air telaga Kausar, maka Nabi bagi syafaat. Kan salah satunya daripada syafaat yang boleh didapati adalah syafaat Nabi. Wa yahtammu li amrihim, Rasulullah sangat mengambil berat tentang urusan umat Islam. Dan Qadhi Iyad menyebut lagi, qila haula'i sinfani, mereka itulah dua golongan, ahaduhuma usatul murtadduna anil istiqamati. Pendapat qila pula, ada pendapat yang lain menyebut orang yang melakukan maksiat murtad daripada istiqamah, la anil Islam. Bukan murtad daripada Islam, itu pandangan yang terpencil. Murtad daripada istiqamah, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dan apabila kita baca hadis-hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, secara jelas Imam Bukhari menyebut hadis-hadis yang berkaitan dengan haud ini, telaga Kausar. Nabi SAW bersabda di antaranya, Haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an ibn Musayyab annahu kana yuhaddisu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaridu alayya al-hawda rijalun min ashabi fayuhallawna anhu, akan melalui telaga aku ini beberapa orang lelaki daripada sahabat aku. Sahabat yang dimaksudkan di sini ketika itu selepas dia wafat, mereka murtad. Yuhallawna anhu, mereka dihalau daripadanya, daripada Kausar. Fa aqulu ya Rabb ashabi, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabat aku semua ni kenapa dihalau? Dia pun nak rasa teringin juga nak minum air telaga Kausar ni, kenapa dihalau? Di sini hadirin sekalian, bagaimana Rasulullah tahu ini sahabat dia? Apa? Tak dengar? Macam mana Rasulullah kenal? Pernah hidup bersama? Jawapan tak tepat. Dia ada lain, dia ada tanda. Dia ada kesan, dia ada tanda. Apa dia tanda? Tanda? Cahaya. Tanda ghuran muhajjalina. Yang Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi riwayatin inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umat aku akan diseru, akan dipanggil di akhirat besok. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain, mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran. Ghurran ni maknanya putih yang ada di muka kuda. Muhajjalina, putih yang ada di tangan dan kaki kuda. Ini kalau kuda bagi orang Arab pada ketika itu, kuda yang sangat mahal. Besar kuda dia dan cantik. Badan warna hitam, muka, tangan, kaki warna putih. Jadi Nabi kenal. Daripada situlah ulama kata, walaupun dah murtad, kesan itu tak hilang.
kesan ghurran muhajjalina, dia masih lekat kesan ambil sembahyang. Apatah lagi kalau orang tak murtad, orangnya istiqamah atas Islam sampai dia mati, sampai ke akhirat, kesan cahaya tu masih kelihatan. Kerana masa dia jadi sahabat dulu, masa dia Islam, dia duk ambil sembahyang kan kuat. Bila Rasulullah wafat, mereka murtad. Ini disebut usayhabi, maknanya segolongan kecil. Ada beberapa orang sahabat murtad, di antaranya bila Rasulullah naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebahagian kecil tak percaya, murtadlah seorang dua. Lepas tu tahwilul qiblah, berpalingnya kiblah daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis pula ke Baitullahil Haram. Orang Yahudi dan orang Nasrani dan Yahudi cocok orang Islam. Agama ni bukan daripada Allah, ini agama rekaan Muhammad. Mula-mula sembahyang menghadap Kaabah, lepas tu Baitul Maqdis tu Kaabah semula. Kalau yang Allah Ta'ala dia satu je. Jadi keraguan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani ini berjaya memberi kesan sebahagian kecil daripada orang Islam jadi murtad. Yang ketiga, orang Islam boleh jadi murtad ini dari kalangan sahabat ini ketika Rasulullah wafat. Sebab itu ada isyarat daripada Allah, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang berpaling daripada tumitnya dengan maksud dia murtad, dia tidak dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maknanya daripada soalan yang dikemukakan semalam, yang kata dihalang minum air telaga kawasan Nabi yang disebut dengan perkataan sahabat itu, maknanya dia pernah jadi sahabat, lepas tu dia murtad dan dia menukar agama ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat kata, bila kata ya Rabb ashabi fayaqulu, Allah Taala kata, dan Allah Taala perintahkan malaikat sebut kepada Rasulullah, innaka la ilma laka bima ahdasu ba'daka. Muhammad, kamu tak tahu apa cerita, apa yang kamu telah wafat ni, apa masalah yang mereka buat ni. Mereka telah ubah agama, pindah agama kamu. Fa innahum irtaddu ala adbarihim qahqara. Mereka berpaling ke belakang, di atas belakang-belakang mereka, dalam keadaan berpaling ke belakang di dalam keadaan murtad. Maknanya secara jelas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, selain daripada ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, hadis itu sendiri menyebut orang tu telah murtad. Jadi bukan sahabat. Kecuali orang faham sebagaimana fahaman Syiah, sahabat terbahagi kepada tiga. Sahabat ni ada orang yang beriman, ada munafik, ada kafir. Itu pegangan dan juga akidah Syiah. Bagi orang Islam, yang jadi murtad bukan sahabat. Sebab definisi sahabat ataupun ta'rif sahabat, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amina bihi wa mata 'ala al-Islam. Siapa-siapa yang pernah melihat Nabi, beriman dengan Nabi dan mati di atas dasar Islam. Hak ni yang dihalau tadi, mati di atas dasar kafir. Dia bukan mati di atas dasar Islam. Jadi insya-Allah dengan penerangan itu tamatlah riwayat pengajian malam ni. Nak terang yang tu je. InsyaAllah kita sambung balik perbahasan yang seterusnya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Na'udzubillahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.